Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Januari 2022 bersama dengan saya, Nusha Mama Amin. Seramai 17 individu atau 14% daripada 122 individu yang dijangkiti varian Omicron tidak menerima sebarang vaksinasi, kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Khairy mengesahkan kesemua mereka itu juga merupakan jemaah umrah yang baru pulang daripada Arab Saudi. Jadi di sini ada sedikit ketidakpatuhan kepada SOP sebab hanya mereka yang divaksinasi sahaja sepatutnya dibenarkan pergi. Jadi perkara-perkara ini akan kita bincang dengan kementerian-kementerian supaya ejen-ejen pelancongan ini dapat patuh dengan syarat yang kita letakkan 14% unvaccinated. Katanya kementerian juga akan menyiasat sama ada jemaah tersebut tidak divaksinasi atas sebab-sebab kesihatan ataupun enggan divaksinasi. Dalam sidang medianya hari ini, Khairy berkata penangguhan ibadah umrah akan berkuat kuasa selama sebulan bermula 8 Januari ini. Menteri itu turut memberi penjelasan berhubung keputusan KKM tersebut. Kes positif COVID-19 tak kira varian. Yang paling banyak yang kita kesan di pintu masuk antarabangsa lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur adalah pengembara yang kembali daripada Arab Saudi, jemaah umrah. Yang kedua, daripada kes-kes tersebut, varian Omicron paling banyak datang daripada pengembara yang kembali daripada Arab Saudi yang telah mengerjakan ibadah umrah. Berita seterusnya, Suruhanjaya Security Malaysia SC akan menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki selepas dia mengaku adiknya menggunakan akaun dagangannya untuk membeli saham. Dalam kenyataannya hari ini, Suruhanjaya itu akan menghubungi semua pihak terbabit bagi mendapatkan penjelasan serta mengumpul bukti berkaitan. SC memaklumkan di bawah Seksyen 25 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 atau SIKDA, setiap akaun security yang dibuka dengan depositori pusat mestilah atas nama pemilik beneficial saham yang didepositkan atau atas nama syarikat yang diberi kuasa oleh penama. Selain itu, Seksyen 29A SIKDA menetapkan bahawa semua urusan dalam security hendaklah dilaksanakan hanya oleh pemilik beneficial security atau penama yang diberi kuasa. Azam ketika ini berdepan tekanan untuk menjelaskan pemilikan lebih 2 juta unit saham dalam dua syarikat tersenarai awam pada 2015 dan 2016. Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM, Abu Zahar Ujang semalam menjelaskan saham itu dibeli atas nama Azam oleh adiknya Nasir Baki. Jelasnya Azam juga memaklumkan telah memindahkan kesemua saham itu kepada adiknya. Bagaimanapun sidang media itu menimbulkan persoalan dengan pihak pembangkang menuduh Abu Zahar bertindak di luar bidang kuasanya. Ahli Parlimen Kepung Lim Lim Eng berkata pengakuan Azam itu mungkin boleh menjadi pelanggaran terhadap SIKDA. Ahli Parlimen Pulai Salahuddin Ayub mahu isu pemilikan saham membabitkan Azam Baki dibahaskan di Dewan Rakyat. Beliau mengemukakan usul tergempar kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun bagi menggesa Parlimen membuka ruang untuk membahas isu berkenaan. Salahuddin mengemukakan usul tergempar itu di bawah Peraturan 18/1 Dewan Rakyat supaya ia dapat diterima dan dibahas pada sidang Dewan yang bermula pada 1 Mac depan. Timbalan Presiden Amanah itu berharap usul penting ini dapat diterima dan dibahas di Dewan Persidangan dan bukan dalam kamar khas kerana isu ini menyentuh persoalan integriti seorang penjawat awam. Semalam Azam berkata dia yakin bahawa dia tidak melakukan sebarang kesalahan, justru tidak perlu memberikan sebarang reaksi terhadap tuduhan memiliki lebih 2 juta unit saham terhadapnya. Bercakap pada sidang media di Putrajaya, Azam berkata dia hanya bertanggungjawab memberi penjelasan kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR SPRM.
Dalam pada itu, Salahuddin dalam suratnya kepada Azhar berkata, perkara itu perlu disegerakan bagi menggesa LPPR melakukan siasatan lebih lanjut kerana isu ini melibatkan kepentingan awam. Baik, sementara itu SPRM hari ini menarik balik satu klip video kesedaran anti rasuah yang dimuat naik di laman media sosialnya semalam. Ini selepas video tersebut mendapat reaksi negatif sesetengah pihak termasuk Persatuan Perubatan Malaysia MMA. SPRM dalam satu kenyataannya berkata, pada asasnya video yang diterbitkan itu mahu mendidik orang ramai serta memberi kesedaran mengenai perbuatan menawar, memberi dan menerima rasuah. Dalam konteks video berkenaan, kata SPRM, ia merujuk kepada isu pemberian sijil cuti sakit palsu dan contoh yang dipaparkan adalah berdasarkan situasi benar yang pernah disiasat oleh SPRM. Tambahnya, Suruhanjaya itu tidak berniat untuk menjatuhkan atau mempersoalkan profesionalisme pakar atau pengamal perubatan dalam isu berkenaan. Semalam MMA menyelar SPRM kerana mengeluarkan video tersebut yang memaparkan seorang doktor menjual sijil cuti sakit kepada individu yang tidak layak menerimanya. Ini ketika Suruhanjaya itu sendiri berdepan isu integriti pegawainya. Presiden MMA Dr. Koh Kachai berkata, video tersebut merupakan satu penghinaan kepada kesucian dan imej kerjaya perubatan. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thomson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thomson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thomson. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kanak-kanak etnik Rohingya tidak harus dipersalahkan apabila mereka menjadi pengemis dan terjerumus di jalanan, kata Azalina Othman Said. Ahli Parlimen Pengirang itu berkata demikian bagi merujuk kepada video tular beberapa kanak-kanak yang mengetuk cermin kereta bagi mendapatkan wang. Dalam satu ciapannya di Twitter, Azalina berkata mereka tidak harus dipersalahkan apabila sebenarnya negara yang gagal melindungi mereka daripada dipergunakan orang dewasa. Azalina yang juga penasihat khas mengenai hak asasi manusia kepada Perdana Menteri turut mempersoalkan di mana kewujudan Majlis Penyelarasan untuk Perlindungan Kanak-kanak. Beliau berkata Seksyen 32 Akta Kanak-kanak memperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali bagi siapa yang menggunakan kanak-kanak untuk mengemis atau aktiviti haram. Hukuman yang sama diperuntukkan di bawah Seksyen 33 kerana membiarkan kanak-kanak tanpa pengawasan yang munasabah. Ahad lalu, video kanak-kanak berkelakuan agresif menuntut wang di jalanan di sekitar Kuala Lumpur tular di media sosial sehingga menimbulkan reaksi xenofobia dan ketakutan terhadap kanak-kanak tersebut serta identiti etnik mereka. Jabatan Agama Islam Perak akan memanggil Ibrahim Mak Zain atau dikenali sebagai Raja Bomoh bagi membantu siasatan. Siasatan itu berhubung satu ritual kononnya bagi menolak banjir di dataran pengairan dan saliran Teluk Intan yang tular menerusi rakaman video semalam. Ketika dihubungi bernama, pengarahnya Muhammad Yusof Husin berkata, selain lelaki itu, pihaknya akan memanggil individu lain yang terlibat dalam kejadian berkenaan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14 Enakmen Jenayah Syariah Perak 1992 atas kesalahan mencela dan menghina agama Islam. Video berdurasi selama 25 minit itu tular di media sosial yang menunjukkan Ibrahim bersama seorang wanita dikenali sebagai Puteri Zaliha melakukan ritual tepung tawar menggunakan bahan termasuk beras, kunyit, bunga-bungaan dan daun yang kemudian dihanyutkan ke dalam laut. Turut kelihatan di hadapan mereka adalah kitab suci Al-Quran. Ibrahim mula menjadi perhatian susulan kehilangan pesawat MH370 pada 2014 dengan melakukan ritual di KLIA untuk membantu mengesan kapal terbang itu menggunakan buah kelapa dan buluh yang dijadikan teropong. Pada 2017 pula, ketika hangat isu pembunuhan abang pemimpin Korea Utara iaitu Kim Jong-nam,
Dia sekali lagi membuat kejutan dengan membuat ritual di beberapa lokasi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nusya Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.